Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah bantu seramai 2,000 lebih orang. Dah bantu seramai 2,000 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan saya nak buat sharing tentang apakah langkah demi langkah macam mana kita boleh meningkatkan metabolisme kita. Bila kita dah berjaya meningkatkan metabolisme kita akan senang gila nak kurus. Senang gila nak kurus. So kita tak buang masa, kita tak buang duit, kita tak buang apa benda nak dibuang lah. Buang sampah je kita kena buang. Alright, macam mana kita nak meningkatkan metabolisme tu, step by step saya akan terangkan pada pagi ini. InsyaAllah, kalau kata korang ikut je, memang senang gila nak turunkan berat badan. Okay, boleh tak komen sikit kalau dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau dah ready, untuk saya sampaikan point saya pada pagi ini. Boleh tak juga share Facebook Live ni sementara saya pun nak tap. Morning. Sementara saya pun nak tap keluar daripada sini. Right. Okay, sekejap ni. Sekejap. Okay. Alright, so tentang metabolisme ni, apakah pentingnya metabolisme? Hai Puan Salwa Sally, apa khabar? Tentang pentingnya metabolisme ni penting untuk kita membakar makanan yang kita makan kepada tenaga dengan cepat. Kalau kita lambat ada masalah tu, insya-Allah kita lambat, maksudnya metabolisme kita senang nak ada masalah berat badan. Dan kita akan perasan sebenarnya bila kita punya metabolisme kita meningkat, kita boleh makan banyak dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Dan sebaliknya, kalau kita punya metabolisme kita rendah, kita makan sikit macam mana pun belum tentu lagi kita akan dapat menurunkan berat badan, belum tentu dia akan dapat rasa diri kita ni senang kurus. Boleh faham tak maksud saya? So point saya kat sini adalah macam mana sebenarnya kita boleh turunkan berat badan apabila kita dapat tingkatkan metabolisme kita. So nombor satu, cara yang paling mudah sekali untuk kita meningkatkan metabolisme kita, nombor pertama sekali adalah kita kena kawal stres kita. Kita kena cukup tidur, kita kena kawal stres lah basically. Sebab metabolisme ni dia dikerjakan yang akan memainkan peranan untuk kita dapat turunkan berat badan ataupun meningkatkan metabolisme kita adalah satu hormon. Waalaikumsalam Cirus, apa khabar? Satu hormon ni nama dia adalah thyroid, hormon thyroid. Hormon thyroid ni adalah jenis hormon yang mana bila hormon thyroid ni meningkat, metabolisme kita meningkat. Kalau dia punya bacaan dia rendah, dia akan ada satu penyakit nama dia hypothyroidism. Semalam masa kita buat nama dia Sembang Kurus, kita ada bercakap tentang benda ni semalam. Sebab ada salah seorang daripada yang viewer saya, dia bertanya tentang masalah dia tentang masalah hypothyroid. Dan hypothyroid dia adalah sejenis penyakit yang mana metabolisme dia sangat-sangat rendah, hormon thyroid dia pun rendah. Dan daripada situ berat badan dia senang naik, dia susah nak turunkan berat badan. Dia ada simptom-simptom yang lain seperti macam dia punya kulit dia macam flaky ataupun kering, rambut dia mudah gugur, dia cepat lupa, dia macam badan dia lemah, macam itulah. So bila dia kata dia juga sebelum dia dapat hypothyroid, dia ada masalah hyperthyroid pula. Hyperthyroid dia pun sama juga masalah dia. Dia punya keadaan dia adalah di mana dia punya keadaan metabolisme terlalu tinggi sangat sampai dia mengganggu emosi dia. Dan bila saya cakap tadi hormon ni, bila kita cakap tentang hormon, kita kena faham yang kita punya gaya hidup memainkan peranan tentang keseimbangan hormon kita, termasuk hormon thyroid. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak pada Facebook Live ni? Kita nak lebih ramai lagi orang nampak. So that's why saya sangat-sangat appreciate sekiranya you all boleh share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin kita nak lebih ramai lagi orang nampak apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan pada pagi ni, supaya lebih ramai lagi orang nampak dan faham cara kurus dengan mudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ros yang komen faham. Right, itulah yang pertama. Yang pertama tadi tu adalah tentang kita punya hormon kita. Sejauh mana hormon kita tu dapat diseimbangkan adalah bergantung kepada gaya hidup kita. Itu adalah yang pertama sekali. Gaya hidup kita tu termasuk dengan kita punya waktu tidur. Okay, kalau kita ni seorang yang kupu-kupu malam, kita tidur lambat, bangun pun lambat,
dia punya chances untuk kita ada masalah ketidakstabilan hormon tu tinggi. Contoh, ataupun kalau kita ni adalah seorang yang tak dapat nak kawal emosi kita, tak dapat nak kawal emosi kita pun akan mempengaruhi juga macam mana cara hormon kita berfungsi. Itu pun akan mengganggu hormon kita juga. Sama je. So that's why dalam Batak Fitness, kita bukan ada cara untuk kurus melalui kaedah pemakanan dan senaman. Kita pun ada juga cara untuk kurus tentang macam mana cara kita dapat kontrol minda kita, mind controlling. Itu maksudnya saya belajar daripada, nama dia adalah Da Silva. Da Silva Method adalah seorang South American yang mana dia dapat macam mana dapat hypnotize orang, menghipnotize orang, kawal minda orang dan orang tu ikut je apa dia cakap. Gitu sekali saya pun sedang belajar sekarang. Saya rasa seronok benda tu. Hai Puan Nur Asmah, apa khabar? Itulah yang pertama yang kita boleh buat untuk meningkatkan metabolisme kita. Yang kedua, cara untuk kita tingkatkan metabolisme kita juga adalah dengan cara kita minum air secukupnya. Okey, minum air secukupnya. Waalaikumsalam Puan Hajar dan Insyirah, apa khabar? Alright. Minum air secukupnya. Macam mana minum air tu boleh bantu kita? Disebabkan badan kita 2/3 daripada badan kita adalah air. Dalam hampir 70% adalah air. Dan antara function air ni adalah untuk menyeimbangkan ataupun nak menjadikan kita punya organ dalaman ni dapat berfungsi dengan baik. Maksudnya macam organ dalaman itu termasuk jantung, paru-paru, buah pinggang, hati, kita punya usus besar, usus kecil, perut kita, apa lagi? Hempedu lah, kita punya thyroid pun penting juga, memerlukan air juga. Nama dia adalah bukan thyroid, kes ni adalah nama dia lebih pada macam gland apa tah, lupa lah nama dia kan, thyroid lah. Itu ada thyroid punya kawasan. Lepas tu pula dia juga akan meningkatkan kita punya lymphatic system, kita akan meningkatkan antibody kita. Kita kena bayangkan seolah-olah macam air ni adalah macam mana badan kita, organ dalaman kita dapat berfungsi dengan baik. Kalau kita kurang air, organ dalaman kita dapat berfungsi dengan baik. Contoh kan, kita pernah nampak orang yang minum produk kurus kan. Bila kita minum produk kurus, dalam produk kurus most of the time, okay, saya nak beritahu ni, boleh tak komen dah ready untuk saya share? Benda ni penting. Benda ni memang penting lah. Okay, dalam produk kurus ada satu bahan, most of them ada bahan ni. Nama dia adalah diuretik. Diuretik adalah satu bahan yang mana dia akan push air keluar daripada badan kita, dan kita akan dapat satu ilusi seolah-olah kita punya berat badan turun. Tetapi yang sebenarnya turun tu bukannya kita punya berat badan, lemak dan sebagainya, bukan. Tapi itu adalah air dalam badan kita. Dan bila air dalam badan kita berkurangan, kita akan mudah rasa dehydrated. Dan bila rasa dehydrated tu, organ dalaman kita pun tak dapat berfungsi dengan baik. That's why kalau ada orang perasan, bila kita macam guna produk kurus dalam tempoh jangka masa yang lama, dia akan memberi kesan kepada jantung kita. Dia punya jantung dia macam tak apa okey sangat. Tiba-tiba dapat serangan jantung. Ada seorang daripada student saya, bekas student saya. Ada juga student saya, bekas student saya. Sebelum dia join kita, dia guna produk kurus, dia dapat pula masalah tekanan darah tinggi. Padahal muda lagi kan. So that's why bagi saya the one and only way untuk kita dapat turunkan berat badan adalah nombor satu tadi tu apa? Dengan cara ubah gaya hidup. Nombor dua adalah dengan cara kita apa? Pemakanan lah. Hai Puan Arif Wafri, apa khabar? Apa khabar? Alright, so itulah yang kedua, cara macam mana kita buat lah dengan cara kita minum air secukupnya. Kita tak nak badan kita dehydrated Kita tak nak badan kita dehydrated. Sebab kalau katakan memang susah sikit lah untuk kita nampak kesan penurunan berat badan. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Alright, hi morning Point and Angle, lama tak nampak. Okay, itulah cara yang kedua. Cara yang ketiga, yang paling basic juga untuk kita dapat meningkatkan metabolisme kita, adalah dengan cara kita makan mengikut kepada keperluan tenaga kita. Kan? Makan mengikut kepada keperluan tenaga kita. Dalam erti kata lain, makan mengikut kepada keperluan tenaga kita tu dia bergantung kepada gaya hidup kita juga. Adakah kita seorang yang bersenam, umur kita berapa tahun contohnya kan. Betul pula kita punya ketinggian berapa pula, berat badan kita berapa pula, dalam berat badan kita ni pula berapa banyak body fat percentage, berapa banyak pula muscle mass. Contoh macam itu. Macam mana kita punya kekerapan bersenam, penyakit yang kita ada, ubat-ubat yang kita ambil, itu semua akan mempengaruhi kita punya
berapa banyak tenaga yang kita perlukan sehari. Daripada situ, bila kita dah tahu dah berapa banyak tenaga kita, dan kita pula makan makanan mengikut kepada keperluan tenaga kita, so tidak akan ada tenaga yang berlebihan dan tidak akan ada tenaga yang terlampau kurang. Dan bila dalam keadaan range yang macam tu, kita punya organ dalaman berada dalam keadaan yang lebih optimum, dia dapat berfungsi dengan lebih baik, dia akan dapat jadikan kita punya proses dalaman kita akan jadi lebih baik. Kita punya tahap kesihatan bukan semakin meningkat. Itulah yang berlaku kepada diri kita bila kita dapat faham cara pemakanan yang mengikut kepada keperluan tenaga kita. So that's why itu yang kita ajar kepada student kita, macam mana kita boleh dapat makan mengikut kepada keperluan tenaga kita melalui meal plan, melalui portal BMM. So siapa student kita yang tak join, tak tengok lagi video-video dalam portal BMM, memang sangat rugilah. Ya coach, benda tak ikut, lama tak ikut live, agak sibuk. Okay, rasa banyak ketinggalan. So point and angle untuk okay, saya pun beberapa hari ni pun saya banyak juga buat live. Saya banyak juga terskip buat live, dengan banyak juga buat live secara recorded. Sebabkan InsyaAllah saya semalam baru je lepas bayar deposit untuk pindah rumah somewhere dekat Puncak Alam. Puncak Alam. Saya rasa seronok sebabkan rumah tu best. Rumah tu macam kawasan dia memang seronok sikit. Memang insyaAllah kalau kata nampak saya buat live tu kat kawasan lain, jangan terkejut lah. Dengan kawasan dia luar dia memang agak seronok sikit untuk saya buat live. InsyaAllah kita akan buat, kita akan pindah pada bulan 12 nanti. So that's why beberapa hari ni macam agak sibuk sikit, terkejar-kejar. Nak tengok rumah. Habis skip live. Waalaikumsalam Puan Ayu, apa khabar? Itu adalah cara yang ketiga, dengan cara makan mengikut kepada keperluan tenaga kita. Nombor 4 yang ni accessories. Boleh tak komen nak tahu? Tapi biasanya kan nombor 1, 2, 3 pun dia tak buat lagi. Dia sibuk nak tengok accessories ni. So tapi saya nak bagi tahu juga, accessories yang saya nak bagi tahu ni tentang cara kita untuk turunkan berat badan, memang akan cara untuk kita tingkatkan metabolisme, memang terbaik lah. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kata Puan Arif Wafri, Puan Zainab, tahu, saya nak tahu. Okey, nombor 4 accessories dia, benda ni penting tapi tak sepenting nombor 1, 2, 3. Bila kita buat 1, 2, 3, tak buat nombor yang saya nak bagi tahu ni pun tak apa sebenarnya. Tapi bila kita buat nombor 4 ni, dia akan mempercepatkan lagi proses kita, meningkatkan metabolisme kita. Kita akan perasan badan kita berpeluh lepas dah mengamalkan benda ni. Nombor 4 ni contoh, kalau kata kita boleh Google, nama dia adalah thermogenic food. Kita boleh makan makanan begitu, thermogenic food ataupun thermogenic drink lah. Contohnya macam makanan yang berprotein tinggi, ataupun makanan yang mempunyai makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Nombor 3 juga makanan yang mempunyai gula yang rendah macam tu, ataupun makanan juga yang mempunyai thermogenic effect seperti macam black pepper, chili dan sebagainya. Dia macam lagi black pepper, chili, halia, rempah-rempah macam tu, kunyit, bawang-bawang, semua tu, semua benda tu ada dekat rumah kita sekarang, dan kita boleh memasak dengan menggunakan benda tu semua. InsyaAllah kita akan senang sangat dapat meningkatkan metabolisme kita. Itu dia kan. So jangan pula lepas ni ambil cili besar, gigit, makan kan. Nanti jadi macam cerita monyet dan makan cili apa entah tu. Saya lupa dah cerita zaman kanak-kanak dulu kan. So benda tu penting. Cadangan saya nombor 4 tadi tu, nombor 3 tadi tu, kita makan makanan mengikut kepada keperluan tenaga kita, iaitu makan mengikut kepada keperluan kalori kita. Kita campur pula dengan bahan-bahan aksesoris ni, memang terbaik gila. Seriously, memang terbaik gila untuk kita meningkatkan metabolisme kita dengan cepat dan mudah. Rasa pun sedap sebabkan kebanyakan bahan-bahan thermogenic effect ni adalah daripada makanan-makanan yang kita suka makan juga. Contohnya contohlah kan, siapa kat sini suka makan makanan yang bercili, makan makanan yang berblack pepper, makan makanan yang ada bawang putih, bawang merah, bawang kecil, segala benda bawang, makan makanan yang mengandungi halia, kunyit. Memang terbaik gila untuk kita meningkatkan metabolisme kita. Kalau kita perasan juga, bila macam wife saya ataupun bila you all semua dalam pantang, makan makanan dalam pantang tu, itu semua makanan-makanan yang akan meningkatkan metabolisme kita. Cumanya kita kena variasikan saja. Nak campurkan dengan apa,
nak kurangkan apa, lebihkan apa, macam tu memang akan jadikan diri kita senang nak kurus. Tapi benda tu tak boleh sebarangan. Sebab kalau kita terlebih sangat, kita akan ada masalah macam terlalu panas dalam sampai dia boleh keluar sebagai kulit. Contohnya macam kalau dia ada masalah eczema ke, dia akan lagi kacau dia punya eczema dia tu. Boleh faham tak? Suka kan sedap kata Cik Ros. So point saya macam itulah. So itulah yang keempat. Okay, yang keempat tu accessories. Kalau kita buat, dia membantu, tapi dia akan lagi nampak kesan bila dia buat nombor 1, 2 dan 3. Nombor 1 tadi tu adalah dengan cara ubah gaya hidup, jadikan gaya hidup kita lebih sihat. Nombor 2, kita minum air secukupnya. Nombor 3 adalah dengan cara kita makan makanan mengikut kepada keperluan tenaga kita. Yang tu dalam Batak Fitness punya student, kita ada share macam mana meal plan yang bersesuaian dengan diri kita. Serta serta kita pun dapat memvariasikan kita punya makanan-makanan kita. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita boleh makan makanan yang kita suka dengan campur. Nombor 4 tadi adalah thermogenic effect, thermogenic food tadi tu. Itu adalah cara-cara yang keempat. Cara yang kelima, cara yang kelima ni satu benda kita boleh buat juga. Nak tahu tak apa? Cara yang kelima adalah dengan cara kita meningkatkan kita punya basal metabolic rate, BMR kita. Kita tingkatkan BMR kita. Macam mana cara nak tingkatkan BMR kita? Nombor 1, apakah yang mempengaruhi BMR? Nombor 1 adalah umur kita. Umur kita semakin meningkat, semakin kurang metabolisme kita. Macam mana umur kita semakin meningkat, metabolisme kita pun semakin meningkat. Ini cara dia. Nombor 2, dia juga dipengaruhi oleh BMR kita ni. Dia dipengaruhi juga dengan kita punya umur kita, kita punya ketinggian, berat badan kita. Dan ketinggian tak dapat nak ubah dah sebenarnya. Tinggi macam tu je kan. Kalau tu kita punya berat badan kita akan dapat diubah. Ubahkan, pastikan komposisi badan kita lebih pada muscle. Kita kurangkan bahagian lemak. Kita kurangkan lemak pada badan kita. Boleh faham tak maksud saya? Kita baca komen kejap. Coach apa ni? Tak nampak lah pula. Maaf ya, habatus sauda boleh ambil sekali dengan vitamin C tak? Boleh je, tak ada masalah. Sebab habatus sauda ni dia lebih kepada macam bahan whole food kan. Whole food. Vitamin C ni pun tak adalah whole food sangat, tapi okey je, tak ada masalah. Dia tak lawan each other lah. Saya tak nampak dia lawan each other. Cumanya bila ambil habatus sauda badan panas sikit. Okay, cuba kalau boleh, kalau rasa takut, saya pun tak berani juga. Kalau katakan kita main suka hati je ambil sekali. Cuba selang kalau kata ambil habatus sauda waktu pagi, ambil pula waktu petang katakan. Kan? Saya nak tanya, siapa kat sini yang suka kalau katakan kita dapat bantu dia turunkan berat badan dan dapat follow kita punya program-program ataupun event-event dalam Batak Fitness? Siapa sini berminat? Boleh tak komen berminat? Sebab apa? Sebab kita dah letak dah Telegram channel nak kurus siap cepat, yang mana kita boleh join Telegram tersebut secara percuma je, dan kita akan update semua benda information yang berkenaan dengan macam mana kita boleh senang kurus dengan mudah. So boleh join Telegram channel tu. Okay, boleh join Telegram channel tu. Nanti insyaAllah malam nanti pun saya akan buat live juga. Cumanya hari Jumaat ni kita ada satu event. Nama event tersebut adalah Special Friday Live. Special Friday Live ni adalah satu event yang mana kita akan sentuh macam mana kita dapat bantu mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi ni, supaya dia punya bacaan tekanan darah jadi lebih normal. So saya nak tanya kat sini, siapa kat sini yang kenal mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi? Boleh tak komen kenal? Cik komen kejap. Kenal, boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau katakan kita kenal mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi. Saya nak share sikit, boleh tak? Dulu masa umur saya 33 tahun tahun 2013, 31 tahun, saya suspek dapat darah tinggi. Suspek. Terkejut saya, macam biar betul ni. Rupa-rupanya darah tinggi saya bukannya disebabkan masalah makanan ke apa benda semua. Bukan tak bersenam. Bukannya apa? Tekanan darah tinggi ni dia berpunca juga tentang macam mana cara kita handle the situation. Masa umur saya 31 tahun, dalam 8 tahun yang lepas macam tu, okey,
saya mempunyai satu masalah yang agak besar jugalah. So saya tak nak cerita masalah tu apa. So pada waktu tu macam agak stres semua. Stres sangat gila, sangat-sangat gila mengganggu proses kesihatan kita nak jadi lebih baik. So maksud saya macam ni, kalau katakan kita rasa apa yang kita akan buat pada setiap hari dalam live dan sebagainya, kita tak nak ketinggalan, kita rasa macam nak join live, kita nak faham macam mana cara kita dapat turunkan berat badan dengan mudah, macam mana kita dapat faham nak kurus ni sebenarnya tak susah pun dan sebenarnya dia memerlukan sedikit ilmu. Boleh join Telegram channel tu secara percuma je. InsyaAllah share juga link Telegram channel tu kepada kita punya kawan-kawan, especially terutamanya kepada mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi. Seriously, tekanan darah tinggi tu boleh dikawal, boleh dicegah, tetapi ada cara dia dan saya akan share cara dia tu macam mana pada special Friday live pada hari Jumaat jam 9 malam secara Zoom lah, bukan secara Zoom, secara live dalam tu. Dan sekiranya korang rasa macam tak nak ketinggalan, join Telegram channel tu, kita akan update tentang kita punya program tersebut. Alright, saya rasa tu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook live kita. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Alright, so kita jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kejap. Saya nak tanya, siapa kat sini yang ada dalam Terbaik e-store? Boleh tak komen? Terbaik e-store Facebook group. Ada tak komen? Ada tak siapa yang berada dalam Terbaik e-store? Sebab jam 10.30 nanti kot, 10.30 nanti saya akan buat live dalam Terbaik e-store Facebook group tu. Saya akan buat sikit samping macam ni, nak tarik orang join Telegram channel dan sebagainya. Okay. Dan saya juga akan cuba share macam mana cara student kita dapat turunkan berat badan. Saya sangat appreciate kalau kata you all dapat join sekali dalam Terbaik e-store tu, dalam Facebook group yang ada dalam 2 juta orang dalam tu. Saya akan buat share dalam tu. Kalau kata you all boleh komen, boleh share sekali supaya lebih ramai orang nampak, InsyaAllah saya sangat appreciate. Sebab benda tu akan bantu ramai orang bila orang nampak apa yang kita buat dan dapat manfaat daripada apa kita buat. Dan saya harap kita semua dapat sama-sama dapat saham. Alright, tu je. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Bye. Assalamualaikum.